Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar subjek sejarah tingkatan 5 yang bertajuk Amalan Demokrasi dan Pengasingan Kuasa. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah menghuraikan ciri amalan demokrasi serta pengasingan kuasa di peringkat persekutuan dan negeri. Merumus keunikan amalan demokrasi berpaling di negara kita. Terdapat beberapa ciri amalan demokrasi dan pengasingan kuasa di negara kita. Di antaranya ialah pilihan raya, kebebasan asasi, badan perundangan, badan eksekutif, dan badan kehakiman. Amalan pilihan raya. Amalan pilihan raya merupakan elemen penting yang menandakan wujudnya demokrasi di Malaysia. Pilihan raya diadakan dalam tempoh 5 tahun. Terdapat pelbagai parti politik yang terlibat dalam pilihan raya bagi memperoleh mandat rakyat untuk memerintah. Kempen pilihan raya membolehkan rakyat mengenali calon dan memahami manifesto parti yang bertanding. Rakyat menyemak pada daftar pemilih sebelum mengundi. Undi dilakukan dengan menggunakan prosedur yang telus dan sistematik. Undi ialah rahsia dan merupakan bukti keabsahan kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Kebebasan asasi. Kebebasan asasi merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang individu di sisi undang-undang. Kebebasan asasi terdiri daripada kebebasan diri, kebebasan beragama, hak berkenaan dengan pendidikan, dan kebebasan bersuara, berhimpun, dan berpersatuan. Kebebasan diri. Tiada seorang pun boleh mengambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan dirinya kecuali mengikut undang-undang. Kebebasan beragama. Islam ialah agama persekutuan. Agama lain boleh mengamalkan agama masing-masing. Hak berkenaan dengan pendidikan. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap warga negara atas alasan agama, ras, keturunan atau tempat lahir. Kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan. Setiap warga negara berhak kepada kebebasan bersuara, berhimpun secara aman dan membentuk persatuan. Pengasingan kuasa dalam pemerintahan. Pengasingan kuasa dalam pemerintahan diamalkan sejak negara mencapai kemerdekaan hingga hari ini. Badan Perundangan. Badan Perundangan berfungsi untuk menggubal undang-undang. Badan Perundangan peringkat persekutuan dikenali sebagai Parlimen. Badan Perundangan peringkat kerajaan negeri dikenali sebagai Dewan Undangan Negeri atau DUN.
Badan Perundangan Peringkat Persekutuan terdiri daripada Parlimen. Parlimen ialah badan perundangan tertinggi di Malaysia. Ia merupakan lambang demokrasi dan mencerminkan aspirasi rakyat melalui perwakilan yang dipilih. Dewan Negara. Dewan Negara ialah dewan tertinggi dalam sistem perundangan negara. Ia membahaskan rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat dengan teliti. Dewan Rakyat. Dewan Rakyat ialah ahlinya dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Ia menggubal dan meluluskan undang-undang pada peringkat Dewan Rakyat. Badan Perundangan Peringkat Kerajaan Negeri. Badan Perundangan Peringkat Kerajaan Negeri terdiri daripada Dewan Undangan Negeri atau DUN. Dewan Undangan Negeri atau DUN merupakan badan perundangan di peringkat kerajaan negeri. Ia berfungsi untuk menggubal undang-undang pada peringkat kerajaan negeri. Sultan atau Yang di-Pertua Negeri. Sultan atau Yang di-Pertua Negeri merupakan ketua negeri. Speaker atau ADUN. Speaker atau ADUN ahlinya dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya pada peringkat negeri. Badan Eksekutif. Badan Eksekutif merupakan badan pemerintah yang melaksanakan kuasa eksekutif mengikut Perlembagaan Persekutuan. Pada peringkat persekutuan, badan eksekutif dikenali sebagai Jemaah Menteri, dan pada peringkat kerajaan negeri, badan eksekutif dikenali sebagai Majlis Mesyuarat Kerajaan. Badan eksekutif peringkat persekutuan terdiri daripada Perdana Menteri. Perdana Menteri mengetuai Jemaah Menteri dan memimpin kerajaan dan menjalankan pentadbiran. Jemaah Menteri. Jemaah Menteri terdiri daripada Perdana Menteri dan Menteri, contohnya Menteri Pendidikan. Jemaah Menteri berfungsi untuk menggubal dasar negara dan melaksanakan pembangunan. Kementerian. Kementerian diketuai oleh menteri untuk melaksanakan dasar kerajaan yang diputuskan oleh Jemaah Menteri. Badan Eksekutif peringkat kerajaan negeri terdiri daripada Raja atau Yang di-Pertua Negeri. Raja atau Yang di-Pertua Negeri mempunyai kuasa eksekutif pada peringkat kerajaan negeri. Majlis Mesyuarat Kerajaan atau EXCO dan Kabinet Negeri. Ia menjalankan kuasa eksekutif pada peringkat kerajaan negeri. Menteri Besar atau Ketua Menteri. Menteri Besar atau Ketua Menteri mengetuai pentadbiran pada peringkat kerajaan negeri. Badan Kehakiman. Badan Kehakiman merupakan badan yang bertanggungjawab mentafsir dan melaksanakan undang-undang. Ia mempertahankan perlembagaan persekutuan. Badan Kehakiman diketuai oleh Ketua Hakim Negara. Badan Kehakiman mengadili pertikaian antara pemerintah dan rakyat atau rakyat sesama rakyat. Kuasa Badan Kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah.
Dalam sistem kehakiman, mahkamah terdiri daripada mahkamah peringkat persekutuan dan mahkamah peringkat negeri. Mahkamah peringkat persekutuan terdiri daripada mahkamah atasan, mahkamah bawahan dan mahkamah khas. Mahkamah peringkat negeri terdiri daripada mahkamah syariah dan mahkamah anak negeri. Hakim. Hakim berperanan untuk memastikan sistem kehakiman dan keadilan ditegakkan di negara kita. Keunikan amalan demokrasi berparlimen. Keunikan amalan demokrasi berparlimen dapat dilihat dari aspek gabungan unsur tradisional dan moden dalam pentadbiran, mekanisme semak dan imbang dalam pentadbiran, kuasa budi bicara raja, dan kerjasama politik. Gabungan unsur tradisional dan moden. Raja sebagai warisan sosiopolitik masyarakat Melayu. Demokrasi berparlimen berdasarkan model Westminster, England. Mekanisme semak dan imbang. Pemerintahan beraja berperanan mengimbangi pemerintahan demokrasi kerana raja berkecuali dalam hal politik, ekonomi dan dasar negara. Redakan konflik seperti pertikaian parti politik dan perselisihan antara kaum. Pengasingan kuasa memberikan kuasa kepada badan perundangan untuk menggubal undang-undang yang akan dilaksanakan oleh badan eksekutif. Sekiranya timbul konflik dan kekeliruan, penyelesaian dibuat melalui badan kehakiman. Kuasa budi bicara raja. Yang di-Pertuan Agong atas budi bicara melantik Perdana Menteri dan tidak memperkenankan permintaan pembubaran parlimen. Sultan dan Yang di-Pertuan Negeri atas budi bicara melantik Menteri Besar dan Ketua Menteri dan tidak memperkenankan pembubaran DUN. Kerjasama politik. Permuafakatan pelbagai parti politik dalam satu gabungan membolehkan parti politik membentuk kerajaan dan berkongsi kuasa dalam pemerintahan di negara kita. Pada tahun 1955, Parti Perikatan telah memenangi 13 kali pilihan raya untuk membentuk kerajaan persekutuan. Pada tahun 2018, kerjasama politik telah membolehkan Pakatan Harapan memenangi pilihan raya untuk membentuk kerajaan persekutuan. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.